Gobin, mana jawatan kuasa siasat pegawai SPRM dituduh salah laku? Silap. Silap. Bersatu gantung keahlian MP Kuala Kangsar. Jawatan kuasa lembaga disiplin bersatu menggantung keahlian MP Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid bagi tempoh 4 tahun berkuat kuasa semalam. Sesogak Agung Hamzah Zainuddin berkata jawatan kuasa itu bersidang semalam bagi meneliti laporan penelitian disiplin dan pelanggaran perlembagaan parti oleh Iskandar Zulkarnain. Setelah diteliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseriusan kesalahan, implikasi serta impak kepada parti dan juga surat penjelasan daripada Iskandar, jawatan kuasa disiplin mendapati beliau bersalah di bawah pasal 22.1F Perlembagaan Persekutuan. Dalam masa yang sama, orang kata bersatu di Labuan juga telah pun ditukar kepada orang lain, telah ditukar kepada Faizal untuk menjadi pengarah ketua bersatu di Labuan yang juga menyokong PMX. Now, yang peliknya tuan-tuan, dalam masa yang sama PN mengatakan bahawa PN masih kumpul bukti lepas dakwa Iskandar diugut sokong PMX. Ketua Pemegang Hamzah Zainuddin berkata PN masih sedang mengumpul bukti segala maklumat berhubung dakwaan ugutan yang diterima ahli parlimennya supaya menyokong kerajaan perpaduan sebelum membuat laporan polis. Kita sedang mengumpulkan maklumat kerana kita mengambil gambar-gambar mereka berjumpa dengan kita. Kita nak tengok sama ada orang ini datang daripada mana. Dia mudah saja. Dia akan jawab saya buat ini kerana saya sayangkan Perdana Menteri dan Perdana Menteri boleh kata dia tak kenal orang itu. Biasa saja. Baik. Dan saya mudah je tuan-tuan. Okey. Hamzah saya tengoklah live dia. Dia buat press conference tentang perkara tersebut. Dia kata bahawa kerajaan telah mengugut 2 orang ahli parlimen ini dan ada 2 ahli parlimen PN yang ditawarkan projek. Now, kalau Iskandar itu diugut, soalan saya, kenapa Iskandar digantung? Kalau Iskandar Zulkarnain, ahli parlimen Kuala Kangsar itu dikatakan diugut, soalan saya, kenapa Iskandar digantung? Kita baca tadi kan, kenyataan bahawa telah meneliti dokumentasi dan sebagainya, beliau telah melanggar peraturan. Dan perkara mengugut ni bukan perkara pertama tuan-tuan, saya nak cerita. Kalau saya nak cerita bukan perkara pertama. Kalau kita tengok, Xavier dahulu pernah dikatakan dia diugut. Dia melompat. Akhirnya dia sokong pada masa itu PN sebagai kerajaan. Ada ahli parlimen termasuk almarhum YB Natrah yang meninggal baru-baru ini kerana kanser juga mengatakan beliau pernah diugut. Dan siasatan ada dilakukan. Dibuat laporan polis dan sebagainya. Bukan diugut lah. Dia ditawarkan. Dia tak diugut. Dia ditawarkan duit jutaan ringgit. Walaupun pada masa itu mereka tak serius. Tetapi Gobin sendiri mengatakan, dan dalam press conference itu saya tertanya-tanya, 2 orang itu dikatakan diugut. Soalan saya, mana pergi 2 orang tersebut? Kenapa mereka tidak ada di dalam press conference tersebut? Soalan kita, kenapa mereka tidak ada di dalam press conference tersebut? Kemudian ada 2 orang ahli PN mengakui ditawar projek kononnya untuk sokong PM. Saya baca. 2 MP PN akui ditawar projek kononnya untuk sokong PN. Ahli Parlimen Kubang Pasu dan juga ahli Parlimen Besut. Pendedahan ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful, ada beberapa ahli Parlimen PN ditawarkan jawatan dan projek, disahkan 2 ahlinya. Mereka adalah ahli Kubang Pasu dan juga ahli Parlimen Besut. Dr. Ku Abdul Rahman berkata dirinya dihubungi menerusi pesanan WhatsApp yang menawarkan projek pembinaan hotel di kawasannya. Saya dapat mesej daripada seseorang. Rupanya dia boleh teliti latar belakang kita dan kaji kawasan saya. Dia cadang nak buka hotel butik di kawasan saya di belakang Darul Aman Golf Club. Saya terus blok dia, katanya. Tawaran itu dipercayai untuk menyatakan sokongan terhadap Tun Mahathir, terhadap PMX. Dalam pada itu, ahli Parlimen Besut Syekh Muhammad Yusof berkata, beliau juga dihubungi seseorang yang bernama Datuk Rizal Adham. Boleh mendapat satu email mencadangkan membina hotel 40 bilik di Besut. Saya baru terima 41 email daripada Datuk Rizal mencadangkan bilik hotel 40 bilik. Dilengkapi kolam renang dan pasaraya runcit di pasaraya Besut katanya. Kedua-dua mereka berkata mengulas pendedahan Wan Saiful. Tawaran menarik diberi sebagai habuan meninggalkan parti tersebut, termasuk tawaran mengetuai GLC. Antara lain tawaran membina hotel. Baik. Now, Fahmi jawab, tiada keperluan kerajaan tawar projek untuk sokongan. Tiada keperluan untuk kerajaan menawarkan sebarang projek kepada ahli parlimen untuk dapat sokongan. Fahmi berkata, malah Perdana Menteri telah jelaskan bahawa beliau tidak langsung bertemu 2 ahli parlimen PN yang diumumkan sokong beliau baru-baru ini. Malah Fahmi berkata, pada waktu ini adalah cukup baik dan mencecah 149 ahli parlimen. Saya nak ulas lawan ini.
Dia macam ni. Pertama sekali, berbeza dengan zaman PN memerintah, okay, pada masa itu 2-3 kursi je beza. So memang perlukan sokongan. So tawar-menawar itu, okay, itu kita kena faham. Sekarang ini ada 149 ahli parlimen telah menyokong PMX. Buat apa nak tawarkan projek? Buat apa nak so, okay, pertama sekali kalau kita baca tadi, yang ditawar, yang katanya dia dapat WhatsApp nak buat hotel butik, seorang lagi dapat email dia nak buat hotel 40 bilik. Tuan, hotel 40 bilik dengan hotel butik itu bukan tawaran daripada orang yang sokong PMX. Mungkin orang tu betul-betul ikhlas nak buka hotel. Tiba-tiba macam mana pula dia boleh kata ini adalah ini macam ni. Macam mana itu dikatakan tawaran untuk sokong PMX? Tuan-tuan, dia bukannya kata macam ni lah, Datuk. Saya bagi duit, Datuk buka lah hotel. Ataupun YB buka lah hotel. Saya bagi duit, YB buka lah hotel. Syarat dia sokong PMX. Bukan. Orang tu message, WhatsApp, mungkin email, saya berminat lah nak buka hotel dekat tempat YB. So saya nak tahu macam mana. Tak, itu business opportunity. Itu normal. Kat mana dikatakan benda itu tiba-tiba nak menyokong PMX? Sebab itu Gobin kata, kalau betul ada tawaran tersebut, kenapa tak lapor SPRM? Kenapa tak dedahkan di dalam parlimen? Tak, dia macam seolah-olah main tembak je, tuan-tuan. Just because ada seseorang menawarkan. Kan? Tuan-tuan, saya tak faham kat mana. Kat mana yang dia katakan tawaran tersebut? Ugutan itu pun, kalau dia benar diugut, kenapa dia digantung? Itu soalan saya. Kalau benar Kuala Kangsar diugut, soalan saya, kenapa dia digantung? Dan kenapa masa press conference yang diadakan oleh Hamzah tu mengatakan bahawa dia diugut itu, kedua-dua ahli parlimen Kuala Kangsar dan Labuan tak ada? Saya tak cek yang terkini lah. Tetapi baru-baru ini, daripada parlimen bersidang, Kuala Kangsar tak ada. Memang tak muncul. Setelah dia menyokong PMX lah, dia tak muncul di dalam parlimen. Kenapa? And tiba-tiba keluar berita Labuan sekarang digantung, bahagian Labuan digantikan oleh Faizal kot, kata silap saya. Kemudian ahli parlimen Kuala Kangsar digantung. Tapi Iyad dikatakan bahawa dia telah diugut. Bukankah itu satu penganiayaan? Member itu dah kita katakan diugut. Oh, ada bukti dan sebagainya, kami tengah mengumpul bukti dan sebagainya. Tapi dalam sama dia kena gantung. So yang mana satu ni, dia diugut ke tidak? Kan, dia diugut ke tidak, itu persoalan ni kita nak bangkitkan. Kan, kalau kita tengok dekat sini, saya bawa tadi kan, ada orang nak jumpa kami minta sokong Anwar, kata dua wakil PN. Ini saya sebut tadi. Dua ahli parlimen pembangkang mendakwa telah dihubungi oleh pihak tertentu. Ini susulan dakwaan Ketua Penerangan Bersatu. Okey. Kemudian dia kata saya dapat mesej daripada seseorang. Rupanya dia sudah teliti. Okey, dia kata saya terus blok dia. Dia cadang nak buka hotel butik di kawasan saya di belakang Darul Aman Golf Club. Tuan-tuan tahu tak hotel butik tu apa? Tuan-tuan tahu tak hotel butik tu apa? Hotel butik tu hotel murah tapi cantik. Bukan hotel mahal pun, tuan-tuan. A few million, mungkin few hundred thousand, million lah. Million dengan renovation semua tak sampai 1 million kot. Tuan-tuan dah boleh buka dah. Saya bukan tak faham lah. Saya tahulah dia saja nak bina persepsi ni. Tapi benda ni tak fly. Sebab orang geng-geng PN pun tahu, banggang sangat lah, tuan-tuan. Banggang sangat lah benda ni. Kemudian PMX pun kata, dua MP bersatu tak berunding dengan saya atau mana-mana menteri. 149 sudah menyatakan sokongan kepada PMX. Yang PMX perlu untuk luluskan bajet ini 112 ataupun yang majoriti hadir sewaktu sidang parlimen cukup. 149 dah nyatakan sokongan pada PMX dah. Sudah tak perlu lagi, dah 2/3, lebih 2/3 dah sekarang ini. So sekarang bila dah lebih 23, dia orang dah, dia nak apa tujuan dia? Itu point saya. Apa tujuan dia? Dan tuan-tuan baca sendiri, Bersatu Kuala Kangsar Labuan kini diuruskan oleh MPT. Majlis Pimpinan Bersatu akan mengelolakan urusan parti itu di bahagian Kuala Kangsar dan Labuan setelah ahli parlimen mereka di situ memberi sokongan kepada kerajaan. Dia menyatakan bahawa ada ugutan. Dia menyatakan bahawa sekarang ini kerajaan PMX telah mengugut, melawarkan projek, mengugut dan sebagainya. Now, kalau mereka diugut,
Kenapa kawasan mereka diuruskan oleh MPT? Kenapa mereka digantung? Hanya kerana menyatakan sokongan. Kenapa mereka tak ada sewaktu press conference tersebut berlangsung, tuan-tuan? Kenapa? Dia lebih banyak meninggalkan persoalan daripada jawapan. So, kalau diorang dua ada kat situ, bolehlah kita kata, kita wartawan bertanya. Kan? Bolehlah wartawan nak pergi bangkitkan. Bolehlah wartawan nak pergi soal. Kan? Tapi kenapa mereka berdua tak ada? Kemudian bila ditanya dengan dua orang yang kononnya mengatakan bahawa mereka ditawarkan projek, rupanya orang nak buat hotel dekat tempat dia. Itu bukan ditawarkan projek. Itu dia nak buat hotel. Adik. Itu bukan nak tawar projek, tuan. Itu dia nak buka hotel. Dia nak melabur dekat tempat kamu. Ngok? Orang tu datang. Dia mungkin ada duit. Dia nak buka hotel dekat tempat kamu. Itu pelaburan nama dia. Oi, macam mana MP tak boleh beza pelaburan dengan tawar projek? Dia bukan ajak kamu buat projek. Dia nak buka hotel dekat situ. Hotel pun hotel butik, tuan-tuan. Bukannya hotel 5 bintang. Baiklah.